Kita akan sambung lagi bagaimana menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Apa ni kita dah tengok satu contoh saya tunjuk tu. Jadi hari ni kita tengok lagi beberapa contoh. Punca-punca ni apa dia sebenarnya? Saya ingat lagi apa dia punca tu? Punca. Apa dia punca? Kosidus. Punca-punca ni adalah nilai-nilai X ataupun pemboleh ubah yang memuaskan persamaan. Kita ada dalam persamaan kuadratik kita ada X kan? Kalau tak ada pemboleh ubah X ataupun Y satu huruf lah. Jadi ada satu nilai, ada beberapa nilai. Bila kita ganti masuk dalam tu, dia akan memuaskan persamaan. Yang terakhir dia akan jadi sama dengan sifar. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai-nilai X ataupun nilai-nilai Y yang memuaskan persamaan? Okey, contoh kita ada dalam buku teks tu, kalau ada buku teks lah, muka surat 21 tu, contoh 7 A, kita nak tengok. Sekejap, nanti saya masuk dalam WhatsApp. Sekejap, sini dalam komputer ada buku teks sekejap. Ada, muka surat 21. Matematik. Muka surat berapa je? 21. Contoh 7 ni? Okey. Okey, tengok A tu lah macam mana kita nak selesaikan ataupun kita nak dapatkan nilai-nilai X yang memuaskan persamaan. Okey, diberi A tu X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifar. Okey. Jadi contoh ni kita tengok berapa nilai X yang memuaskan persamaan ataupun nilai-nilai X yang diberi dalam jawapan dia tu, dalam langkah penyelesaian tu, berapa nilai-nilai X? X je lah. Berapa nilai-nilai X? Tak ada. Tak ada, dia tak ada kuasa X ni. Yang baris yang ketiga tu. Cuba tengok. Apa nilai? 3 ataupun 2. Sebenarnya bila kita ganti persamaan tu X tu dengan 3, cuba awak ganti. Cuba awak ada kalkulator sekarang? Ada kalkulator tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Sekarang saya tolong sekejap macam mana. 3 kuasa 2. Kita ganti 3 tu dalam tempat X kan. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 2 tolak 5 darab dengan 3 juga. X kita ganti dengan 3 tambah 6. Kita guna kalkulator, kita akan dapat sama dengan sifar. Jadi 3 ni memuaskan persamaan. Ataupun 3 ni merupakan punca persamaan kuadratik di atas tu. X kuasa 2 tolak 5X tambah 3. Atau 2. X sama dengan 2 kan. Ada 2 pun sama juga. 2 ni pun merupakan punca persamaan. Cuba kita ganti 2 dalam persamaan. Kita akan dapat 2 kuasa 2 tolak 5 darab dengan 2. 5X tu darab 2 lah. Tambah 6. Jadi kita akan dapat sama dengan sifar juga. Jadi bila kita ganti nilai-nilai X di bawah tu, X sama dengan 3 ataupun X sama dengan 2, kita dapati dia memuaskan persamaan ataupun dia sama dengan sifar. Jadi macam mana inilah yang dikatakan nilai-nilai X yang memuaskan persamaan ataupun punca bagi persamaan kuadratik. Persoalannya macam mana kita nak dapatkan 3 tu? Macam mana cara kita nak dapatkan 3? Kat rumah tu memang tak ada kalkulator saintifik ke? Memang tak ada ke macam mana? Memang tak ada lah. Okey. Dalam handset ada software, ada app dia dah? Ada download app dia? Tak download juga? Tak tahu. Aduh, susahnya nak bagi tahu ni. Jadi sebenarnya cara nak dapatkan 3 dan 2 daripada situ, sebenarnya kita guna kalkulator je. Kita guna kalkulator. Okey, macam mana caranya? Okey, tengoklah. Nanti saya rakam video, saya masukkan dalam WhatsApp. Okey. Sekejap. Okey, sekarang boleh nampak tak tu? Dekat skrin tu boleh nampak tak? Boleh ha? Okey. Pertama sekali kita tekan mod 3 kali ya. Mod 3 kali. Okey, tentu kita akan nampak EQN nampak EQN kan? Jadi EQN, kita pilih EQN untuk equation, kita tekan 1, kemudian kita tekan anak panah ke kanan untuk dapatkan degree. Degree kita masukkan 2 untuk kuasa 2. Jadi dia minta A, kalkulator minta A, kita masukkan A kita berapa daripada persamaan tu? X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. A dia berapa? Bukan. A ni nombor di depan X kuasa 2. Berapa?
Tak ingat dah, itu kita dah belajar kan? Hari itu kita dah belajar macam nak baca A, macam B, macam C daripada persamaan kuadratik bentuk A. Okey, sekarang A berapa? Kalau tak ada nombor tu, sebenarnya berapa nombor yang di depan tu? 1. Jadi A berada depan X kuasa 2 kan? Jadi tak ada nombor, itu 1 lah. A ni 1. Kita masukkan 1, tekan sama dengan kalkulator minta B. B dia berapa? Daripada persamaan tu. B berapa? Negatif 5. Tolak 5 tu maksudnya negatif 5. Jadi negatif 5. Tekan sama dengan kita dapat kita 5 meter bagi C. C berapa? C 6. Kita tekan sama dengan. Okey, jadi jawapan akan kalkulator bagilah X1 sama dengan 3. Tekan lagi sama dengan, kita dapat X2 sama dengan berapa tu? 2 kan? Sama dengan 2. Jadi itulah jawapan yang kita bagi untuk punca persamaan tu. Jadi senang, kita guna kalkulator je. Kita just masuk A, B dan C. Nanti kalkulator bagi jawapan. Okey ya. Balik semula kepada apa? Pada skrin tadi mana? Okey. Okey. Jadi sebenarnya bila kita guna kalkulator, apa yang kita dapat ialah yang di bawah ni. Apa yang kita dapat ialah yang ni. Apa yang kita dapat ialah, tengok dalam WhatsApp saya masuk, tengok WhatsApp. Nampak tak? Sorry? Tengok dalam WhatsApp saya dah masuk. Apa yang kita guna kalkulator, kita dapat jawapan untuk baris yang ketiga. Kan ada petak merah tu. Okey, di mana proses perfaktorannya? Proses perfaktoran berlaku di baris 2 tu. Di mana kita dapat kurungan tu? Okey. 5 tu kita kena cari. Macam mana dia cakap? Okey. Tak ada, senang je caranya. Bila kita nak masukkan X sama dengan 3 ke dalam kurungan lah. Begitu juga X sama dengan 2 kita nak masukkan dalam kurungan kan. Baris yang kedua tu ada kurungan, betul tak? Nampak tak? Baris kedua tu ada kurungan kan. Jadi kurungan tu di atas dia tu nombornya sama, betul tak? Sama, betul tak? Dalam kurungan yang pertama tu nombornya berapa? Apa dalam kurungan tu? X tolak 3. Okey. Macam mana dapat X tolak 3? Senang saja. Bila kita dapat jawapan X sama dengan 3, kita masukkan dalam kurungan, kita tukar tanda dia daripada positif menjadi negatif. Jadi bila negatif dia jadi tolak. Jadi X tolak 3 kita masukkan dalam kurungan. Begitu juga dengan kurungan yang satu lagi, kita ada X tolak 2. Macam mana dapat X tolak 2? Tukar sama dengan tolak. Bukan tukar sama dengan, kita tukar nilai tu. 2 tu jadi negatif 2. Jadi dalam kurungan kita tulis X tolak 2. X tolak 2. Faham tak ni? Faham. Okey, salin contoh A tu dulu. Okey, tengok contoh 2 pula. Contoh 2. Contoh B pula. Tadi kita ada A, sekarang kita ada B ya. B tu kita ada apa? Cuba baca apa persamaan kuadratik dia. Okey. Tambah 7 per 2X sama 2. Tu, bagus. Okey, sekarang macam mana? Kenapa yang ni panjang sangat dia punya langkah dia? Tidak kata 3 baris saja. Ini dah jadi berapa baris ni? 1, 2, 3, 4. 7 per 2. Okey, sebab kita punya pemala tu atau perkali tu dia pecahan. Jadi untuk membuat pemfaktoran ni kita kena pastikan perkali kita atau A, B dan C kita tu nombor bulat. Nombor bulat. Jadi senang kita nak dapatkan punca. Ataupun senang kita nak buat pemfaktoran. Jadi langkah yang pertama, kalau kita tengok baris yang pertama tu, macam mana jadinya? Asalnya X kuasa 2 jadi 2X kuasa 2. Dan per 2 dah hilang dah di baris kedua. Macam mana caranya? Macam mana kita nak hilangkan? Dia tambahkan. Tambah apa? Dia pindahkan ke ini. Apa namanya?
depan. ke nombor 2. Nombor 2. Ke kanan. Ke kanan. Okey, sebenarnya gini, macam ni caranya. Okey. Bila kita ada pecahan, kita ada penyebut, betul tak? Ha. Kita ada pecahan, kita akan ada penyebut. Penyebut kita dalam ni berapa? Itu adalah ni 7. Penyebutnya yang mana? Di atas ke di bawah bagi pecahan? Penyebut lupa. Di belah bawah. 7. Penyebut pengangka. Atas tu dipanggil pengangka, bawah penyebut. Jadi penyebut kita ada 2. Kita nak hapuskan penyebut tu, kita kena buat macam mana? Okey. Kita kena darabkan dengan penyebut. Semua persamaan tu kita kena darab dengan penyebut tu. Penyebut, sekarang kita punya penyebut 2 kan. Jadi kita kena darabkan semua tu dengan 2. Bila kita darabkan dengan 2, X kuasa 2 pun kita darab dengan 2. Kita akan dapat berapa? X kuasa 2 darab 2 dapat berapa? 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. Seterusnya 7/2 darab dengan 2 dapat berapa? 7. 7. Jadi 7. 7 lah. 7/2 darab dengan 2. Kita akan dapat 7. 2/2 tu akan hapus lah. Akan jadi 1 lah. Okey, seterusnya sama dengan 2 kan. Sama dengan 2 pun kita darab dengan 2 jadi sama dengan 4. Betul. Bagus. Okey. Jadi kita dah tak ada penyebut. Semua dah jadi nombor bulat. Tapi sekarang kita boleh tu dapat A, B, C lah. Daripada situ. Dah dapat bentuk arm ke tu? Dah ada image bentuk arm ke tu? Kita punya persamaan kuadratik. Sudah bentuk arm ke belum? Dah. Ya kan dah ni. Dah rasa. Persamaan kuadratik bentuk arm macam mana? Dia sepatutnya sama dengan berapa? Sama dengan 4 ke sama dengan sifar? Jadi itu sebab saya nak faham kenapa kita nak persamaan bentuk arm. Di sini perlunya. Di sini kita nak gunanya. Okey, sekarang belum bentuk arm. Jadi nak jadikan dia bentuk arm, kita kena pindahkan. Pindahkan yang mana? Kena pindahkan. Nak bagi sama dengan sifar, kita kena pindahkan yang mana? Pindahkan 4 lah tak? Kita pindahkan 4 lah. Pindahkan 4 tu dia ke kiri jadi negatif lah. Betul lah tu. Pandai lah tu. Faham lah tu. Jadi kita pindahkan 4. Jadi tolak 4 persamaan tu. 2X kuasa 2 tambah 7X tolak 4 sama dengan sifar. Jadi barulah persamaan tu jadi bentuk. Betul tak? Okey, sekarang kita pun boleh dapat dah nilai A, B dan C. Sekarang A dia berapa? A dia berapa? A dia 2X. A dia 2. B dia? Dia 7X. 7. Bukan 7X. B dia 7. C dia? C dia negatif 4. C dia negatif 4. Jadi nilai-nilai A, B dan C tadi kita masukkan dalam kalkulator macam tadi lah. Jadi kalkulator akan bagi X sama dengan berapa? Rasa-rasanya. X sama dengan? X1 kalkulator akan bagi berapa rasa-rasa? Zara? 7. Macam ni. Ingat lagi tak tadi bila kita dah masuk A, B dan C, kalkulator akan bagi apa dia? X1, X2 kan? X1, X2 kan? Yang akhir sekali. Kalkulator akan bagi yang jawapan akhir sekali. Dekat situ dalam buku tu dia X dia bagi berapa B dia? 1/2. Satu lagi? Atau X sama dengan negatif 4. Okey, bila kita masukkan dalam kalkulator, masukkan yang A, B dan C, kalkulator bagi X sama dengan 1/2 dan X sama dengan negatif 4. Langkah yang seterusnya, kita kena masukkan ke dalam kurungan. Betul tak? Kita kena masukkan dalam kurungan. X sama dengan negatif 4. Bila kita masukkan dalam kurungan, dia akan jadi berapa Zari? Jadi kalau X sama dengan negatif 4. Bila kita masukkan dalam bracket dalam kurungan. Dengar, kita nak masukkan di dalam kurungan. Tengok macam tepi tu. Bila kita masukkan dalam kurungan, dia akan jadi X tambah 4. Betul. Asalnya negatif. Jadi X tambah 4. Kita masukkan dalam kurungan jadi X tambah 4. Okey, kalau X sama dengan 1/2 bila masuk dalam kurungan dia akan jadi berapa? Kenapa negatif? Negatif tu sebab sekarang kita dapat positif kan. 1/2 tu positif tu tak? Okey, bila kita dapat X pecahan, awak ingat bila dapat X tu pecahan, kita akan dapat penyebutnya akan jadi akan bagi hadapan 2 tu. 2X dari 2X. 1 terkekal situ. Sebab apa kita dapat 2X? Sebab macam tadilah X sama dengan 1/2. Kita tak nak pecahan. Kita nak nombor bulat. Jadi kita darab semua dengan X. Jadi bila darab dengan kita kena darab dengan 2. Kita kena darab dengan 2 dengan penyebut. Kita ada 1/2 kan. Jadi kita darab dengan 2. Jadi X darab dengan 2 kita akan dapat 2X. 1/2 darab dengan 2 kita akan dapat berapa?
1/2. Darab dengan 2. Jadi Kita akan dapat 1 kan? 1/2. Betul lah 1 lah. Kita dapat 1 lah. 2 tekan cancel out lah. Jadi kita pun dapat 2X sama dengan 1. Okey, 2X sama dengan 1. Yang itulah yang kita akan masukkan dalam kurungan. Jadi 2X tolak 1. 2X sama dengan 1. Jadi 2X tolak 1. Positif akan jadi negatif. Itu sebab kita dapat dalam kurungan tu 2X tolak 1. Bukan X tolak 1/2. Faham tak? Boleh faham tak ni? Okey, salin B tu. Salin B tu. Aduh. Dah siap dah? Sikit je. Okey. Dah. Okey. Jadi cukup dulu untuk hari ni macam mana kita nak dapatkan punca bagi satu persamaan kuadratik. Nanti kita akan tengok C, yang tengok D. Itu beberapa bentuk lagi persamaan. Sebab dia biasanya soalan ni dia tak bagi bentuk am terus, dia bagi bentuk sebelum bentuk am, macam-macam beberapa bentuk lah. Nanti kita akan tengok satu-satu lah macam mana cara kita nak selesaikan ataupun nak dapatkan punca-punca persamaan tu. Okey. Ready? Okey. Okey, so kalau boleh cuba sediakan atau beli kalkulator saintifik lah yang Casio. Cari abang-abang awak takut dia ada dah beli sebelum ni. Tak cuba tanya abang-abang awak, kakak-kakak awak. Takut dah ada kat rumah tu, cuma tak tahu je. Okey, tadi cukup dulu untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.